Pada ketika terletusnya bom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun rebah tersungkur menyembah bumi. Mereka dikabarkan mengambil masa 100 tahun untuk membinanya semula. Tetapi Jepun hanya mengambil masa beberapa puluh tahun sahaja untuk membina semula negara dan rakyat. Malaysia pula bagaimana? Sudah hampir 65 tahun merdeka, bebas daripada penjajah. Adakah kita sebuah negara yang sejahtera? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalungan apresiasi saya hulurkan buat saudara penerajuk acara, kombinasi kehakiman yang pintar laksana, penjaga masa yang setia dengan jam randiknya, serta hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Salam sayang buat negaraku dan salam keluarga Malaysia. Putra-putri bangsa sekalian, bermula daripada peristiwa 13 Mei 1969 sehinggalah kini, kita masih lagi melatah tatkala kaum Cina mahukan haknya, kaum India masih berkeras kepala dan kaum Melayu berlagak sebagai penguasa. Lalu konsep keluarga Malaysia yang diinspirasikan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita akan direalisasikan oleh siapa? Maka dengan itu, moleklah jika anda semua duduk semeja dengan saya. Kita bincang keluarga Malaysia, tongkat kesejahteraan negara. Hadirin, tajuk saya ini boleh ditakrifkan sebagai satu usaha kerajaan untuk membentuk sebuah negara yang sejahtera meskipun berhadapan dengan pelbagai cabaran yang menimpa. Putra-putri bangsa sekalian, pada hari yang indah ini, saya akan membentangkan kepada anda 3 perbincangan. Yang pertama, kepuraan masyarakat kita dalam menongkah dugaan yang melanda. Yang kedua, mencari semula nilai murni dan perpaduan untuk disumbangkan kepada negara. Dan yang ketiga, kita akan menilai semula tindakan keluarga Malaysia untuk membentuk negara yang sejahtera. Adakah ia satu kenyataan atau sekadar impian? Sidang Dewan yang saya kasihi sekalian, tatkala kita di sini tidur lena di bawah bayungan bulan dan bintang, kita lupa pada satu kisah yang belum ada pengakhirannya. Dek kerana dalamnya benci mereka, busuknya jiwa dan angkuh kedudukannya, rakyat Myanmar hilang kewarasan terhadap etnik Rohingya. Dahulu mereka berbumbungkan langit yang sama, tetapi kerana agamanya berbeza, mereka lupakan kasih sayang, mereka lenyapkan budi dan cinta. Saya masih lagi tertanya-tanya, mengapa rakyat Malaysia masih tidak berubah sikapnya? Meskipun kerajaan sudah berbuih mulut mengajar kita, sudah habis digarai wang ringgit dan usaha hanya untuk membentuk sebuah negara yang sejahtera. Sedarkah kita, masyarakat Malaysia sedang berpura-pura? Katanya lah sudah bersatu padu untuk membentuk keluarga Malaysia. Tetapi mengapa sehingga kini isu perkauman masih lagi berleluasa, isu keagamaan tetap wujud dalam kalangan masyarakat kita? Datuk Dr. Samudin Yaakob menyifatkan suasana hubungan kaum dan agama di negara ini semakin parah. Beliau turut menyarankan agar akhbar dan portal yang mengapi-apikan isu ini perlu ditutup. Kerana apa? Kerana kehancuran sebuah negara bermula apabila rakyatnya tidak menghargai dan mensyukuri perbezaan yang ada. Hadirin sekalian, renung di sekeliling anda. Apa yang akan jadi dengan anak muda yang kian meningkat usia tetapi kosong minda dan jiwanya? Sayyidina Ali pernah berkata kepada anaknya, andai tanah ini dihiasi dengan jiwa yang kosong, maka lahirlah golongan yang tidak berbudi. Maka bimbinglah jiwa-jiwa kecil itu dengan akhlak yang indah. Nescaya tanah ini akan subur dengan nilai-nilai yang indah. Yang amat berhormat Perdana Menteri kita telah memperkenalkan konsep keluarga Malaysia yang bersifat inklusif, iaitu merentas
mengatasi sempadan agama, bangsa dan kaum sekaligus mengenepikan perbezaan yang ada. Beliau turut menyarankan agar kita, rakyat Malaysia, terbuka minda dan hatinya untuk mencungkil persamaan dan tidak lagi melihat kepada perbezaan. Kita perlu bersatu untuk menyelamatkan keluarga kita, yaitu keluarga Malaysia. Sidang Dewan sekalian, kita seperti tidak belajar daripada sejarah, bukan? Maharaja Romulus Augustus, Presiden Korea pertama Pak Geun-hye, menanggung malu dibuang rakyat kerana perbuatan rasuah. Negara-negara ini diambang kehancuran tatkala pemimpin-pemimpinnya dibutakan dengan wang dan harta. Kita sepertinya tidak takut dengan kisah ini, hadirin. Buktinya ramai rakyat Malaysia yang terlibat dengan kancah rasuah. Bahkan pegawai kerajaan turut terlibat sama. Dan yang paling mengecewakan, terdapat pemimpin negara yang kita harapkan turut menjalin nama. Inikah yang kita gembar-gemburkan sebagai keluarga Malaysia? Sultan Muzri Nazrin Shah pernah bertitah, apabila kuasa digunakan untuk kepentingan diri dan bukan untuk mengimarahkan bumi Allah, maka runtuhlah kerajaan itu. Rangkumannya, hadirin, saya yakin bahawa rakyat Malaysia, tidak kira kaum dan agama, percaya bahawa kesejahteraan sesebuah negara itu terletak pada rakyatnya sendiri. Jangan kita biarkan keruntuhan tamadun Uthmaniyah berulang di negara kita hanya kerana rakyat dan pemimpinnya yang hanyut dengan duniawi sehingga lupa negara sedang runtuh di mamat tangan sendiri. Biar kita rebah menahan pancaroba yang menimpa, tetapi akhirnya kita tersenyum melihat keindahan tamadun bangsa yang dibina. Untuk Pertiwi, kami sahut aspirasi keluarga Malaysia yang bakal membentuk Malaysia yang sejahtera. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.